warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan izinnya dapat lagi kita sama-sama pada malam ini berkumpul untuk mendengar sedikit tazkirah. Moga-moga dengan tazkirah yang akan disampaikan akan dapat kita amalkan dan akan dapat kita sampaikan kepada sahabat yang tidak hadir pada malam ini, insya-Allah. Dan tazkirah saya pada malam ini, saya akan membawa tajuk tentang kepentingan masa. Saya bawakan tajuk ini kerana kita yang hidup di dunia ini tidak dapat lari daripada penggunaan masa, dan terpulang kepada kita untuk menggunakan masa itu supaya berkualiti untuk kita. Dan masa juga telah ditekankan, telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang bermaksud, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, dan mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran, dan mereka yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Bukan sahaja Allah yang menegaskan dalam Quran, tetapi idola kita, yakni idola orang Islam, Nabi Muhammad SAW pun ada menegaskan dalam hadis yang bermaksud, wahai manusia, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, iaitu masa sihatmu sebelum sakitmu, masa mudamu sebelum tuamu, masa lapangmu sebelum sempitmu, masa kayamu sebelum miskinmu, dan masa hidupmu sebelum matimu. Ada 5 perkara yang patut kita selalu ingatkan, kerana 5 perkara ini ada dalam kehidupan kita seharian. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mendisiplinkan kita orang Islam dengan mewajibkan menunaikan solat 5 waktu. Yang mana solat 5 waktu ini kita kena tunaikan tepat pada waktunya. Sekiranya tidak, maka kita pun tahu bahawa 5 waktu yang kita tunaikan di luar waktu yang telah ditetapkan tidak akan diterima. Inilah yang telah diajar, telah didisiplinkan oleh Allah kepada orang Islam. Tuan-tuan yang hormati sekalian, untuk kita menjaga waktu agar waktu kita tidak terbuang dengan sia-sia, salah satu caranya kita menjadualkan waktu kita. Dalam arti kata lain, kita merancang waktu kita supaya waktu kita tidak hilang begitu saja, hilang dengan sia-sia. Sebab baiknya kita senaraikan aktiviti harian kita. Tetapi tuan-tuan, jangan senaraikan waktu yang kerja yang tidak berfaedah, kerana itu akan membuang masa kita. Dan setelah selesai, apabila malam menjelma, kita boleh lihat, kita senaraikan apakah rancangan kita di pagi hari dapat kita tunaikan. Sekiranya tidak mengapa, sekurang-kurangnya kita telah merancangkan waktu kita. Kerana orang yang gagal merancang waktu, sebenarnya dia merancang untuk gagal. Sekali saya ulangkan, orang yang gagal merancang waktu, sebenarnya dia merancang untuk gagal. Ini selalu kita terapkan dalam jiwa kita supaya kita tidak terleka dengan waktu kita. Kerana waktu yang telah berlalu takkan mungkin kembali lagi. Dan waktu, selalu orang katakan waktu itu adalah emas, memang benar. Tetapi waktu itu adalah lebih bernilai daripada emas sebenarnya. Kerana waktu yang telah berlalu takkan mungkin dapat kita kembalikan. Takkan boleh kita beli waktu yang telah berlalu. Sekurang-kurangnya kita cuma dapat mengimbas sahaja masa yang telah berlalu. Kerana masa yang telah berlalu takkan mungkin kembali lagi. Sebab tu saya katakan tadi, untuk orang yang berjaya, untuk kita yang nak berjaya, kita selalu menghargai waktu. Dan saya percaya
Saudara, tuan-tuan yang ada pada malam ini adalah orang yang begitu menghargai waktu. Sebab apa? Sebab kalau tuan-tuan tidak menghargai waktu, sudah tentunya tuan-tuan tidak ada di dalam majlis yang mulia ini. Dalam majlis ilmu, berkemungkinan tuan-tuan di kedai, di rumah menonton televisyen, mungkin ada tuan-tuan yang tengah main golf ataupun berbual-bual dengan kawan di restoran, tapi tidak, tuan-tuan memilih untuk berada di majlis ilmu ini kerana tuan-tuan adalah orang yang benar-benar menghargai waktu. Dan itulah sebenarnya tanda cara-cara untuk kita berjaya, dengan menghargai waktu yang ada. Akhir kata daripada saya, sebelum saya menutup tazkirah pada malam ini, sama-samalah kita untuk menghargai waktu yang ada. Kerana harus kita ingat, waktu yang ada, waktu yang telah berlalu, takkan mungkin kembali lagi. Sebab tu saya pesan pada diri saya dan juga saudara-saudara sekalian, agar waktu yang ada kita pergunakan sebaik mungkin untuk bermanfaat, supaya kita berjaya di dunia, apatah lagi di hari akhirat. Kerana waktu yang kita ada akan disoal oleh Allah. Pasti disoal. Andainya kita umur 60 tahun, Allah akan tanya kita, ke manakah umur kita 60 tahun telah kita buangkan begitu saja. Akhir kata, sama-samalah kita menghargai waktu yang tinggal. Moga-moga kita menjadi orang yang berjaya di dunia, apatah lagi di akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.